tamadi. Kata Ibn Hajar, apa maksud sakit yang boleh buka puasa, sakit yang boleh tayamum? Iaitu sakit yang yubihu lahu tayammum ma idza khafa ala nafsihi. Sakit yang mana kita bila kita puasa, dia buatkan sakit itu bertambah teruk. Au tamada ala saum au ala adwin. Atau kalau kita berpuasa menyebabkan sakit itu bertambah, sakit dia tak baik, dia berterusan. Au ziyadatan fil maradil ladzi bada'a bihi. Ataupun sakit kita biasa, kita puasa menyebabkan sakit itu bertambah. Betul, ada beberapa bab Ibn Hajar sebutkan. Yang pertama, kalau kita berpuasa buatkan sakit kita ni dia tak baik, sepatutnya dia dah baik, tapi puasa punya pasal dia tak baik, demam teruk. Kalau kita tak puasa, dianggap ataupun kita rasa boleh baik sakit tu, tapi disebabkan kita puasa sakit tu tak baik, kata Ibn Hajar dalam bab tu boleh. Itu yang pertama, kalau kita puasa sakit tak baik. Yang kedua, boleh jadi juga ketika kita puasa menyebabkan sakit itu bertambah teruk. Jadi ini dinamakan qiyas aula, lebih aula. Lebih aula daripada sakit tu dia statik, dia tak bertambah. Kalaulah bila kita puasa sakit itu bertambah, lebih patut kita berbuka puasa. An Ibn Sirin, mata hasal al-insan hala yastahiqqu biha isim marad falahul fitr. Kata Ibn Sirin, ni pandangan yang ketiga. Kata Ibn Sirin, apa sahaja keadaan yang menyebabkan seseorang itu dinamakan sakit, apa sahaja benda yang sebabkan kita panggil dia sakit, yuftira, dalam keadaan itu dia boleh berbuka puasa. Tuan-tuan, pandangan Ibn Sirin dalam bab ni mudah. Sakit sikit, bila orang tengok orang namakan ini sebagai sakit, hala ismul marad, apa sahaja yang menyebabkan nama kita dipanggil sebagai pesakit, apa sahaja benda yang dianggap sebagai sakit, kata Ibn Sirin, dia boleh berbuka puasa. Wa huwa nahwa qaulil Ata. Perkataan Ibn Sirin sama dengan perkataan Ata. Wa an Hasani wan Nakhai, daripada Hasanul Basri dan An-Nakhai, idza lam yaqdir 'ala salati qa'iman yuftir. Kata Hasanul Basri dan An-Nakhai, kedua-dua mereka tabi'in yang tinggal di Iraq. Kalau sakit itu membuatkan kita tak boleh solat berdiri, yuftir, buka puasa. Jadi ini semua pandangan berkaitan dengan sakit yang dibenarkan buka puasa. Tuan-tuan, pandangan mana yang lebih kuat dalam bab ni? Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa in kuntum maridan, ataupun faman kana minkum maridan, sesiapa di antara kamu yang sakit. Allah tak cerita sakit tu, menunjukkan bahawa di dalam nas ini, sakit itu, nas ini menunjukkan sakit yang mesti ada kena-mena dengan puasa. Sebab nas cerita tentang boleh buka puasa. Apabila sebahagian ulama menyebutkan bahawa sakit yang diukur di sini dengan cara boleh solat berdiri atau tidak, ataupun boleh tayamum atau tidak, wallahu a'lam, sakit yang disebut ni tak ada kena-mena dengan puasa. Sebab ada orang dia tak boleh solat berdiri, tapi dia boleh puasa. Puasa tak memberi kesan dekat dia. Ada orang luka kaki dia, luka teruk, dia tak boleh berwuduk, dia kena tayamum, tapi dia boleh berpuasa. Maka di dalam bab ini, sakit, perkataan sakit di sini ada kaitan dengan puasa. Maka dalam bab ini pandangan yang paling jelas, sakit yang sebagaimana disebutkan oleh Ibn Hajar, sakit yang apabila kita puasa menyebabkan penyakit itu tak baik, dia kekal. Ataupun sakit yang bila kita puasa bertambah teruk sakit itu, dalam keadaan itu kita boleh berbuka. Tapi ada orang yang memilih pandangan yang mudah. Ada pandangan itu. Bukan kalau orang memilih pandangan Ibn Sirin. Pandangan Ibn Sirin macam mana? Demam sikit, sakit ni, boleh buka puasa. Pandangan itu ada. Jadi tuan-tuan kena nampak kenapa berbeza pandangan dekat sini. Orang berbeza pandangan sebab Allah sebutkan di dalam nas, wa in kuntum maridan faman kana minkum maridan, sesiapa di antara kamu yang sakit. Tak dicerita sakit tu apa. Jadi yang penting di sini disebutkan sakit. Tapi pada-padalah kalau nak buka puasa pun, takkan sesemua sikit pun nak buka puasa. Yang tu kita kata melampau lah kalau macam tu. Itu tak dinamakan sakit pun. Sesemua sikit orang tengok, orang tak kata tu sakit. Sakit yang dinamakan sakit pada pandangan manusia.
Ada orang yang dia berpandangan bahawa lebih baik dia meneruskan puasa daripada dia apa ni, berbuka. Wallahu a'lam, tidak ada afdaliyah, tidak ada kelebihan. Apabila nas sebutkan faman kana minkum maridan, siapa yang sakit kamu boleh ganti pada hari lain, maka nas ini menunjukkan tak ada kelebihan puasa atau tidak. Jangan paksa diri berpuasa. Paksa diri kalau dia malas nak ganti tu lain cerita lah. Sebab ada orang dia fikir puasa bulan Ramadan tak apa, ramai-ramai ni nak kena ganti aku seorang-seorang. Dia malas nak ganti seorang-seorang. Dalam keadaan tu dia tak mau buka puasa, tahan. Yang tu tak apa. Tapi bila berpuasa dengan anggapan puasa ini lebih baik, itu tak boleh. Tak ada nas yang sebutkan macam tu. Sakit boleh buka puasa. Dalam mazhab Syafi'i ada satu kaedah yang dinamakan ar-rukhsah la tunalu bil ma'siyah. Tak boleh mendapatkan rukhsah dengan jalan maksiat. Dalam mazhab Syafi'i, rukhsah maksudnya keringanan. Keringanan yang Allah nak bagi kat kita. Kita tak boleh ambil keringanan itu kalau kita berjalan ke arah maksiat. Jadi sekarang kita akan bincangkan bab yang kedua, aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Sesiapa yang sedang sakit, yang pertama. Yang kedua, sedang bermusafir, dia ganti pada hari lain. Musafir, pertama sekali, siapa yang dinamakan musafir? Dalam mazhab Syafi'i, musafir dia letakkan jarak tertentu. Bahkan dalam mazhab lain, dia ada dua kat sini. Satu, sebahagian ulama namakan musafir apabila perjalanan itu melebihi jarak tertentu. Dalam mazhab Syafi'i dua marhalah. Pandangan yang paling sedikit disebutkan 4 farsakh, ataupun ada jarak yang terlalu pendek. Sebahagian ulama mereka tak kira jarak, dia kira hari. Berdasarkan hadis Nabi SAW, perempuan tak boleh musafir 1 hari 1 malam melainkan ma'a mahram, melainkan dengan mahram. Maka sebahagian ulama katakan bahawa setiap perjalanan yang lebih daripada sehari semalam itu dikira musafir, tanpa mengira jarak. Jadi ada dua pandangan di situ. Yang mudah, apa yang kita namakan musafir? Kita bagi nama tu musafir, musafirlah namanya. Orang kalau duduk Penang, duduk Kulim, kerja kat Penang, tiap-tiap hari berulang-alik Penang dengan Kulim, itu bukan musafir bagi dia. Dia tak boleh kata musafir. Pagi-pagi nak keluar kerja pukul 6, dia tak boleh abang kat orang, aku nak musafir pergi Penang ni. Musafir apa? Tiap-tiap hari ambil. Itu bukan nama dia musafir. Musafir perjalanan yang buat kita penat, jarang-jarang kita pergi, itu musafir. Wallahu a'lam. Sebahagian orang dia tak boleh jalan jauh. Dia kira pada dia Sungai Petani tu pun dah jauh dah. Tapi Sungai Petani tu tak masuk akal. Kalau nak kata jauh, dekat je. Wallahu a'lam. Kalau orang menganggap itu musafir, musafir. Musafir mengikut adat manusia. Perjalanan apa yang kita namakan dia musafir? Musafir dalam erti kata kita siapkan barang kita, bukan perjalanan biasa. Kita siapkan bekalan, kita bersusah payah, jarang-jarang kita pergi perjalanan itu namanya musafir. Apabila seseorang bermusafir kerana maksiat, boleh atau tidak dia berbuka puasa? Dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Sebab Imam Syafi'i kata musafir yang boleh buka puasa adalah musafir yang kerana bukan maksiat, ibahah. Daripada Penang pergi KL semata-mata nak beli baju raya, boleh tak boleh musafir dalam perjalanan itu? Kalau ikut mazhab Syafi'i, ibahah. Haruslah beli baju raya, bukan berdosa pun. Jadi